BN dan PN ada hati nak ambil Selangor. Selangor ialah negeri ketiga terkaya di Malaysia selepas wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Oleh kerana itu, tidak hairan jika pemimpin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang saling bercakaran terliur untuk menjarah kekayaan negeri tersebut. Salah seorang daripadanya ialah bekas Menteri Besar Selangor yang kini Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Beliau mendakwa prestasi Selangor merosot selepas meninggalkan pejabat Menteri Besar pada 2018. Jadi tanggungjawab saya mahu mengekalkan kecemerlangan Selangor supaya Selangor akan terus membangunkan, memberi manfaat semua rakyat Selangor dan kita dapat menjalin satu kerjasama baik dengan kerajaan negeri dan persekutuan, katanya seperti dipetik Astro Awani. Kenyataan beliau dibedas oleh Ketua Penerangan Keadilan Selangor, Halimi Abu Bakar. Beliau menyifatkan kenyataan Azmin itu sebagai tidak berpijak di bumi yang nyata demi memenangi hati rakyat negeri Selangor. Adakah beliau tidak sedar bahawa rizab kerajaan negeri Selangor yang beliau tinggalkan seperti laporan sidang Dewan Undangan Negeri Selangor pada Mac 2018 adalah hanya 2.8 bilion ringgit? Soal Halimi. Menurut beliau, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menyatakan bahawa rizab kerajaan negeri Selangor telah meningkat kepada 3.4 bilion ringgit. Apakah Azmin Ali perlu mendabik dada seperti itu sedangkan rizab Selangor yang ditinggalkan untuk beliau adalah sebanyak 3.2 bilion ringgit oleh Allahyarham Tan Sri Abdul Kadir Ibrahim sebelum itu? Bidasnya, Halimi menemplah Azmin yang memegang jawatan sebagai Menteri Besar Selangor ke-15 hampir 4 tahun tetapi tidak mampu untuk meningkatkan rizab Selangor, malah mengurangkannya sebanyak 400 juta ringgit. Azmin Ali seharusnya merasa malu untuk menyatakan dan menuduh prestasi kerajaan Selangor kini merosot. Beliau usahlah bermimpi di siang hari mempertikaikan kejayaan kerajaan Selangor, sindirnya. Sementara itu, tidak mahu ketinggalan dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional turut melipat gandakan usaha mereka untuk menumbangkan Pakatan Harapan di Selangor. Saya berjanji akan cuba sebaik mungkin membantu UMNO kembali menjadi kerajaan yang stabil untuk Selangor dan negara ini, tegas Bendahari Barisan Nasional Selangor Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Barisan Nasional Parlimen Kuala Selangor baru-baru ini. Beliau percaya semangat perjuangan parti itu untuk membela rakyat dan melihat hanya UMNO serta komponen Barisan Nasional mampu mencipta kestabilan baik daripada segi politik maupun ekonomi untuk kepentingan rakyat. Bagaimanapun, Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Abbas Azmi menyifatkan ucapan poster boy UMNO Selangor itu sebagai melalut dan mengarut. Menurut Abbas Azmi, janji Tengku Zafrul untuk membantu menstabilkan politik Selangor dan Malaysia tidak masuk akal kerana UMNO adalah salah satu ejen yang menjadikan politik negara huru-hara apabila melancarkan usaha menjatuhkan Pakatan Harapan pada 2020 dan kemudian menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional pada 2021. Kenyataan Tengku Zafrul tempoh hari hanya igawan beliau sendiri tanpa melihat realiti sebenar. UMNO lah yang tidak mampu memberi kestabilan kepada negara dan membantu rakyat, ujarnya dalam kenyataan lapor Suara Keadilan. Beliau berkata UMNO menjadi pelopor utama menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat hanya kerana ketagih kuasa untuk kepentingan peribadi. Apabila tertubuhnya kerajaan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, sekali lagi UMNO BN menjadi penyebab utama jatuhnya kerajaan tersebut. Seterusnya, atas desakan Presiden UMNO, Perdana Menteri terpaksa pula membubarkan Parlimen ketika musim banjir. Jadi, di mana kestabilan yang dikata oleh Tengku Zafrul ini? Bidasnya, Abbas juga mempersoal di manakah Tengku Zafrul ketika rakyat bergelut dengan kekurangan makanan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu sehingga ada yang menaikkan bendera putih. Menurut Abbas, selepas pandemik COVID-19, Menteri Keuangan itu juga gagal mengawal inflasi yang melambung tinggi. Sehingga kini Jawatankuasa Jihad Inflasi Ekonomi tidak memberi impak 100% kepada rakyat tetapi hanya bersifat populis. Peningkatan OPR, kadar faedah kepada bayaran pinjaman pula sehingga kini Menteri Keuangan gagal mengawal dan membantu rakyat. Sebaliknya di Selangor, inisiatif kerajaan negeri silih berganti. Semua segmen rakyat merasai nikmat di atas inisiatif program berkenaan. Di mana Tengku Zafrul selama ini? Apakah Tengku Zafrul mahu menjadi penyebab rakyat kembali susah dan tidak dipedulikan? Templaknya. Secara sinis, Abbas berkata, benarlah seperti diungkap oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Mat Noor, kerajaan akan stabil bila UMNO hanya minoriti. Rakyat telah melihat sekian lama kerja UMNO yang hanya mementingkan sekelompok kawan-kawan dan kroni.
Tegasnya, meminjam pepatah Melayu yang dipetik Azmin Ali. Kalau benih yang subur dicampak ke laut menjadi pulau dan dicampak ke tanah menjadi gunung. Maaf Azmin, anda bukan benih seperti itu. Di Selangor, anda gagal meningkatkan rizab negeri itu. Semasa menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Ekonomi dalam Kerajaan Pakatan Harapan, anda tiada sumbangan signifikan dan mengkhianatinya menerusi langkah syaratan Bersama Bersatu, UMNO Barisan Nasional dan PAS. Ketika menjadi Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, anda digandingkan dengan ahli korporat Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan. Tetapi kedua-duanya tetap gagal membawa negara keluar daripada jerat pasca COVID-19. Berbondong-bondong pelabur lari dari negara ini, sementara ringgit terus lemah pada RM4.71 bagi setiap dolar Amerika. Tiada pengundi yang bijak mahu terus berada di bawah telunjuk pemimpin politik yang khianat, juga yang tidak peduli kebajikan rakyat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.